Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selawat dulu nah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مولود لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du, faya ibadallah, hai sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Terafakkan setinggi-tinggi puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah, atas kesempatan yang Allah bagi kepada kita, atas ruang yang Allah Taala tempatkan untuk kita, atas kurniaan yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita. Maka pagi ini kita kembali lagi ke Dewan Masjid Makmul Teluk Kumbang, insya-Allah Ta'ala. Setelah sekian lama kita bercuti ni pun tak tahu, no? Kadang-kadang tengah-tengah bersiaran, PKP pula, kurung pula, Alhamdulillah, nah? Alhamdulillah, walau bagaimana keadaan pun kita tetap bersyukur kepada Allah. Tang mana pun Allah Ta'ala letak, kita tetap bersyukur. Kerana dia suruh dulu dalam rumah pun dia bagi kita makan tak berhenti. Ya? Sampai ada yang hak yang kena kuarantin tu, orang main tak makanan sampai depan muka pintu. Hak yang tak masak lagi, hak yang masak dah. Subhanallah, nikmat Allah punya luas, punya besar. Dan kita patut sangat-sangat kita bersyukur berapa ramai orang yang tak ada makan, tak boleh nak keluar pergi cari makan. Tak terputus bekalan makanan, terputus mata pencarian. Dan kita Alhamdulillah, kata-kata kat setahun lagi kalau dia kurung pun keluar duk montek situ lah. Besar lagi dah tau. Kira duk montek situ tak ada lah. Sampai kering dia kena kurung. Tak? Lagi-lagi montek lagi dah tau. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Allah atas nikmat yang mencurah-curah, yang tak pernah putus. Baik. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung pengajian kita melalui kitab Penawar Bagi Hati, iaitu kitab tasawuf
pada perbicaraan mensucikan hati, yang mana kita akan sambung, dan yang keempat bahawasanya jantung itu tempat ditaruh. Iaitu kita ni dalam pada menyatakan qalbu kan, cerita tentang jantung hati. Dan penceritaan oleh musannif kita berkenaan dengan jantung hati ni, dia akan masuk kepada bahagian yang keempat, yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni dia kata hendaklah lazim memelihara jantung hati kita. Lazim ni kena selalu jaga jantung hati kita daripada sifat takabur dan riak kerana beberapa kelakuan. Yang mana kita telah membaca tahun lepas. Kita dah baca tahun lepas dan hari ini kita akan sambung. Dan yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keempat, bahawasanya jantung itu tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian seperti iman dan ma'rifah dan tawakal dan redha dan pengetahuan. Maka patut sangat bagi penaruhan yang seperti ini bahawa dipelihara akan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru, iaitu syaitan. Baik. Pengarang kitab kita ini memberitahu kepada kita apa sebab hendaklah dijaga jantung hati. Dua benda yang sama. Qalbu pun sama. Kita panggil kalbu. Qalbu pun sama. Kerana diceritakan bahawasanya hati itu adalah raja bagi segala anggota. Raja bagi segala anggota. Raja bagi segala perbuatan. Sama ada perbuatan baik ataupun jahat di atas perintah raja. Kalau raja tu perintah suruh buat baik, maka baiklah dia. Kalau raja tu perintah suruh buat jahat, maka jahatlah terhasilnya. Jadi dia kata apa yang sepatutnya diletakkan pada hati. Yang sepatutnya diletakkan kepada hati itu adalah sifat-sifat mahmudah. Apa dia? Sifat-sifat kepujian. Sifat-sifat mahmudah maksudnya sifat-sifat yang terpuji. Contohnya iman. Apa dia iman ini? Apa dia pengertian iman? Kepercayaan. Apa yang kita percaya hari ini, apa yang kita yakin hari ini, apa yang kita pegang hari ini, itu dinamakan iman. Kita mau percayai bahawasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Itu iman nombor satu. Dan kita juga mempercayai bahawasanya Muhammad itu adalah hambanya dan pesuruhnya. Bukan siapa-siapa Muhammad tu. Dia bukan Tuhan. Dia adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Tetapi dia adalah makhluk yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi kekasih yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang beriman dengan Allah wajib beriman dengan Rasulullah. Kalau beriman dengan Allah tak beriman dengan Rasul, maka iman itu tak guna pakai. Belum lagi ada iman di hati dia. Kalau dia nak percaya pada Allah, belum lagi iman dalam hatinya diterima. Kalau dia hanya menerima Allah sahaja sebagai Tuhannya, dia menolak Muhammad sebagai Rasul. Tetapi kena ada dua-dua benda. Okey, bila dah ada dua-dua benda ni, kita hiasi lagi dalam hati kita. Maksud dia, kita kukuhkan lagi dalam hati kita dengan satu lagi kepercayaan. Apa dia? Percaya kepada malaikat, kewujudan para malaikat. Bukan sebagai pembantu Allah, tetapi sebagai perantaraan mentadbir. Adakah Allah itu lemah dalam mentadbir dunia? Tidak. Tetapi diceritakan bahawasanya ada satu lagi makhluk yang Allah Ta'ala jadi. Sampai Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan satu lagi makhluk bernama malaikat. Yang mana malaikat itu tidak lelaki, tidak perempuan. Bukan LGBT. Tak lelaki, tak perempuan, tidak ada sebarang jantina kepada mereka. Kalau kita tengok dalam sejarah perjalanan Nabi SAW ke Isra Mi'raj, kita dah baca berkali-kali. Nabi disertai perjalanan itu oleh siapa dia? Yang teman dia? Malaikat
Jibril yang menemani perjalanan Nabi SAW. Kemudian siapa lagi teman? Satu lagi malaikat. Ulama mengatakan Mikail menemani Nabi SAW. Siapa lagi teman? Burak. Burak sebagai kenderaan yang membawa perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah, seterusnya naik ke atas. Okey. Tiga makhluk berkumpul dalam satu malam. Makhluk bernama manusia, makhluk bernama haiwan, yang ini Burak. Manusia itu Nabi SAW, Burak ini haiwan, dan malaikat. Tiga jenis makhluk yang berbeza. Berbeza dari segi anugerah Allah Ta'ala bagi. Kalau kita tengok Nabi SAW, Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi SAW mewakili manusia. Ada dua benda, akal dan nafsu. Kemudian Allah Ta'ala letakkan kepada satu makhluk yang paling terpilih, iaitu para malaikat. Tak mempunyai nafsu, hanya ada akal. Kemudian Allah Ta'ala letakkan dalam perjalanan itu satu lagi makhluk binatang, ini Burak. Hanya ada nafsu. Hanya ada nafsu. Jadi tiga makhluk ini bergabung. Dan kalau diperhatikan, kalau kita perhati, nampak makhluk manusia tu paling lemah. Sebab dia nak kena naik kenderaan, kan? Nak kena ada orang bawa, dia tak boleh pergi seorang. Itu manusia. Manusia yang dibekalkan dengan akal dan nafsu. Dan akal dan nafsu itu hendaklah dibersihkan dengan sebersih-bersihnya, iaitu dengan bantuan dua lagi akal, iaitu malaikat Jibril dan Mikail, untuk menuntun, membawa kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia ada nafsu, orang yang ada hati macam kita ni ada nafsu. Hati itu dia ada keinginan. Dalam keinginan ditunggangi oleh seekor binatang yang tak ada akal, hanya ada nafsu semata-mata. Kalau Allah Ta'ala tak datangkan dengan dua akal, iaitu malaikat tadi, nescaya nafsu yang ada pada manusia yang satu dan nafsu yang ada pada binatang tu jadi dua. Menang kat nafsu lagi. Oleh kerana Allah Ta'ala datangkan dua malaikat yang menemani perjalanan Nabi, menjadi tiga akal. Rasulullah berakal, dua lagi malaikat berakal untuk mengalahkan dua nafsu. Macam tu lah juga kita, perumpamaan. Kita ni, dalam diri kita ada satu nafsu dan satu akal. Nafsu itu dibahagikan pula kan, dipecah-pecah, menjadikan nafsu wanita itu sembilan. Dalam 9 nafsu itulah yang duduk dalam hati kita, yang hari ini kita duduk urus dia. Kita duduk jaga dia. Kita didik dia. Kita ajak dia buat baik walaupun dia nak pergi juga buat benda yang tak baik tu. Kadang-kadang kita dalam pujuk aja dia buat baik, dia jadi juga yang lagu-lagu kita tak bagi tu. Tu hak yang satu tu. Dia duduk, selalu dia akan bertarung dengan akal dalam memilih jalan kebaikan. Nafsu yang ada. Dan dalam nafsu itulah yang dikuasai oleh hati. Hati dikuasai oleh nafsu, nafsu dikuasai oleh hati. Jadi kita ni, akal ni masuk main dalam hati dan nafsu, lalu membentuk peribadi yang indah. Akal lah yang main peranan. Jadi main tangan lah, akal kita katalah dari segi, kalau nak tunjuk akal duduk datang ni lah kan. Orang tak tunjuk akal ada di lutut ke ada kan. Akal orang tunjuk ada kat ni lah. Tempat tertinggi, tempat teratas. Untuk dijunjung. Tapi tak boleh ikut saja. Orang kata akal dia ni tak boleh ikut. Dia ni banyak akal. Okey. Dan akal itu juga dipandu oleh hati. Yang mana dalam dia ada nafsu. Jadi dia kata patut sangatlah kita menghiasi dalam dia dengan sifat kepujian. Pertama kena ada iman. Jadi yang inilah yang kita duk tuang hari ni. Yang kita duk tuang hari setiap kali kita berwudu, permulaan wudu kita dah basuh tangan tu, kita bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita bersihkan kedua-dua belah tangan kita. Rasulullah SAW dah ajak kita
1500 tahun dulu basuh tangan. Ni lah. Yang main COVID ni basuh tangan. Rasulullah dah ajak dah. Kita orang Islam ni dah cukup sempurna dah. Rasulullah ajak kita basuh tangan sampai celah-celah kuku ni kita koyak. Kan? Kalau koyak kuku tarik bawa keluar mai bagi masuk air. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ajak mati segala kuman. Nah, lah ni lah baru pakai sanitizer lah, gitu lagi ni lah. Nah, orang tu kata guna sangat tangan jadi nipis, tangan melupas, tangan dan sebagainya macam-macam. Tapi Rasulullah dah ajak dulu, tak ada apa-apa pun. Pernah tengok orang yang beruduk orang Islam, awak tu. Nah, sampai terkelebak keluar kulit. Nah, ambil semayang sangat jadi tu. Dah kan? Nah, tu kata Rasulullah dah ajak dah. Beruntungnya kita jadi orang Islam ni, kita dah pun mulakan basuh tangan daripada mula-mula kepercayaan. Iman masuk dalam hati. Tak ada siapa suruh kita pergi ambil semayang. Nah, duk basuh sat lagi. Belek tengok pokok tadi ada bersihan ikan. Ada sisik sekat tentang mana takut melekat. No? Cari tengok kopek buang. Sehingga kan Islam tu punya menitik beratkan tentang kebersihan. Katalah ada sisik satu terlekat. Lepas bagi salam kita pun angkat tangan baca doa. Angkat tangan belek-belek tapak tangan. Nampak satu sisik. Uduk tak sah. Mangkit pula pergi ambil uduk lain. Sebab apa? Ada bahagian anggota yang tak kena ayak. Bila tak kena ayak tak sah. Nah, sebab dia anggota yang wajib. Itu iman. Itu iman. Kalau orang tak ada iman, dia lah. Kemarin aku sudah semayang. Itu orang tak ada iman. Okey, kalau orang ada iman, dia bila dia nak beruduk, bila dia nak semayang, dia cari arah kiblat. Dia yakin betul-betul yang tu arah kiblat, aku dah semayang. Tapi kalau orang yang tak ada iman dalam hati dia, semayang tak ada api lah kat mana apa, sembah Allah juga. Lepas tu orang main bagi kita, bukan kat sini kiblat, kat sini baby, janji dah semayang. Okey, yang tu yang tak ada iman. Kalau yang ada iman, dia akan buat lain. Itu beza. Beza orang yang menghiasi hati dia dengan keimanan sebab dia percaya. Dia percaya pada Allah yang menciptakan dia. Dia percaya dengan apa yang telah difardukan. Maka hendaklah kita bersolat. Sebab solat itu adalah ibarat darah dan daging yang kita perlukan untuk menjadi kebiasaan dalam hidup kita sehari-harian. Okey, itu tentang iman. Tentang iman, percaya kepada Allah, pada malaikat, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, percaya kepada kitab. Itu di antara kepercayaan yang 6 yang Allah Ta'ala gariskan. Dan banyak lagi kepercayaan, termasuklah tentang perkara-perkara sam'iyat dan termasuklah apa juga yang dibawa oleh Nabi SAW dan apa juga yang dihalang. Okey, itu yang dikatakan iman. Yang kedua dia kata ma'rifah. Apa dia ma'rifah ni? Pengetahuan. Pengetahuan tentang Allah. Jangan beriman saja, tapi tak kenal dengan siapa nak beriman. Kita tak boleh beriman dengan Allah tapi tak kenal Allah. Tak boleh. Kena kenal Allah. Itu ma'rifah. Awaludin ma'rifatullah. Awal-awal beragama kena kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Kena belajar. Kita nak kenal seseorang, contohnya pasangan. Kan masa mula-mula nak kahwin dulu lah, bukan cerita lah ni cerita dulu. Nak kena tengok juga kan, dengan siapa yang aku nak kahwin. Sat lagi pipi tinggal hidung di atas kepala susah juga kan. Nak tengok dulu, nak kena kenal dia dulu. Siapa lah ni, dia pun kenal habis lah. Last sekali orang dia main kenal kat mak apa dia. Dia kenal dulu. Kalau dulu orang nanti kenal, orang kira, hampir tengok anak kenal. Kita tengok sekali tengok kira-kira tu. Janji kahwin kan. Kalau ni janganlah ada atuk dia pun pandai atuk sendiri. Tak silap mak bapak kena marah, jangan duk atuk hidup kami boleh atuk hidup sendiri. Pasal itulah berterabak hamba punya beratuk. Dah lah, bukan semua bukan semua yang kita kata. Okey. Kenapa kena makrifah, kena kenal, tak kenal maka tak cinta. Itu yang kita duk keluar pergi belajar tu.
Kita keluar, kita belajar, kita duduk di rumah, kita dengar, kita buka TV, kita tengok, kita dengar, kita buka radio, kita dengar. Tu buat apa tu? Untuk ma'rifah. Nak kenal Allah. Cari, tak kenal. Aku dah dengar cerita lainnya, tak ada cerita kenal Allah. Pergi cari satu kelas yang membicarakan tentang usuluddin, asal-asal beragama. Pergi cari satu kelas yang membicarakan tentang sifat Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Okey, orang dulu panggil apa? Wujud qidam maqam mukhalafatu lil hawadith qiyamuhu binafs. Yang tu adalah pangkal. Pangkal pembelajaran usuluddin. Tauhid, akidah, kepercayaan. Kenal. Kalau tak kenal, dia tak duduk mengaku beriman, tapi tak kenal, tak sah. Tak sah iman tu. Kenal. Sebab tu kita cek dulu. Selama hayat aku ni ada tak masuk tauhid sikit? Ada. Kenal Allah. Mengenali sifat Allah. Cuma zat dia kita tak boleh kenal. Sifat dia wajib kita kena tahu. Okey, itu yang dikatakan ma'rifah. Dan kemudian dia kata yang ketiga tawakal. Patut ada dalam hati kita ni satu sifat yang ni tawakal. Tawakalnya apa? Penyerahan. Bila dah kita ada iman, ada kenal, ada tawakal. Aku dah ada iman. Dah percaya dah. Percaya kat siapa? Percaya kat Allah. Nak kenal Allah macam mana? InsyaAllah aku mengenali sifat Allah. Kenal Rasul macam mana? InsyaAllah aku mengenali sifat Rasul. Sebab tu wajib belajar tauhid, wajib belajar hadis. Kenal Allah, kenal Rasul. Bila dah ada Allah dan Rasul di dalam hati, maka akan hadirlah perasaan nak belajar baca Quran. Tu yang awal-awal kita tengok. Seseorang yang mula-mula nak dapat hidayah, dia akan nak mengaji Quran dulu. Betul tak? Ada tak siapa-siapa boleh tolong ajak Ustaz dia mengaji? Dia akan cari. Dia dulu-dulu mengaji. Tok guru dulu mengaji. Dia heret saja. Sampai khatam. Tutup tu dia pergi kerja, dia tak mengaji dah. Okey, selalunya guru akan tanya, kenal tak? Dia kata kenal lah, boleh lah nak baca. Tapi pelang kementong lah. Ada hak laju lagu baik ekspres tu. Sampai tu guru jenuh hambat, tegur dia boleh tak kisah. Dia berah ni ikut suka dia. Kita baca, dia baca. Bila Han nak dengar aku baca? Kan dia kira tak berah dia. Ada juga pasien tu, ada hak pasien. Dia nak baca banyak-banyak. Dalam sehari 4-5 muka surat. Dia nak bagi cepat habis. Tak usah bagi cepat habis. Nak mati dah. Baca pelan-pelan. Satu-satu. Esok mati tak ada nak habis. Dah Allah bagi masa panjang dah. Kita kan dah buang masa banyak. Jadi memperbetulkan. Ambil kualiti bukan kuantiti. Jangan perlukan nak bagi habis cepat. Tapi bagi elok bacaan. Mak dah mengaji kat dia tu sehari semuka dia ajak. Tak berbaloi. Ambil yuran sebulan RM20. Ngaji sehari semuka. Rugi. Dia nak berbetul. Jangan kedekut. Jangan kedekut harta dunia Allah Ta'ala bagi. Itu permulaan orang nak masuk iman dalam diri dia. Dia nak cari buku Quran. Sebab mula-mula hidayah. Dia nak berjalan di atas jalan yang lurus. Yang ni cari Quran. Bila ada Al-Quran, kau dapat kawan yang baik, jom kita pergi mengaji. Ngaji apa ni dok? Ngaji dah. Ada lagi, kita kena mengaji lagi. Kita ni bila dah ada iman dalam diri kita, ada makrifat dalam diri kita, kena pergi cari lagi. Kena mengaji lagi, susah kan. Betul so ngaji terus senang. Ni kena belajar lagi. Tu kena pergi kelas. Ada lagi kelas, ada lagi. Tu yang kata susun hari ni kelas hadis, esok kelas tajwid, lusa kelas fiqh. Berlambak rupanya. Bila kita dah mula makrifah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi belajar. Okey, dalam belajar kita ni ramai-ramai yang mencenduk dalam ni. Dalam ramai-ramai kita belajar, penerimaan bukan sama no. Ada orang ni diterima macam ni. Ada orang ni dia terima banyak ni. Ada orang ni dia tak terima terus. Macam mana dia pergi, macam tu dia balik. Apa dia kata tadi? Entah. Pompang, Allah Alam habis. Ada yang dia tak terima
terima terus, dia tak tahu apa terus. Nah, penerimaan yang berbeza-beza. Okey, kita ni belajar. Kita pergi belajar. Bila dah masuk belajar dengan doa-doa awalnya, dengan doa akhirnya, di dalam kelas yang kita ada sekarang ni, kita sedang bertawakal pada Allah. Aku serah padamu ya Allah. Hang bagilah segala ilmu. Allah mazidni ilman nafi'ah. Tambahkanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Tambahkanlah, tak banyak sikit. Tak dapat semua, dapat satu pun jadi. Saya dulu selalu guru saya pesan, sehari satu sudah. Apa tak usah ambil banyak-banyak. Dulu kan mengaji sampai 6 jam tidur dalam kelas. Lena sampai nak juli mata-mata. Sehari satu je dia kata. Boleh balik. Kita yang masa tu budak-budak nak rasa, apa sehari satu sikit sangat. 10 lah. Tak boleh, aku kata sehari satu je dia kata. Betul kan? Satu tu akan jadi banyak. Kalau berlama tu semua orang dia tak ambil. Itu yang dikatakan tawakal. Dah masuk dalam kelas ni tawakal lah. Orang pegang pen, aku pegang pen juga. Orang bawa kitab, aku bawa kitab juga. Tapi penerimaan dia, masuknya ilmu dalam diri kita tak sama, no? Tak sama. Sebab tu ada pandai, ada bodoh. Dulu kan ada periksa nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kalau dalam kelas tu nombor 3 ada 35 orang, nombor 35. Saya cari nombor alas tu lah. Banyak, saya kata bagus. Yang nombor last tu, dia ikut ranking lah kan. Masa tu kira periksa, nak ambil periksa dia tawakal lah. Tawakal tanpa usaha tak boleh. Tawakal tanpa usaha tak boleh. Kena berusaha. Okey, kita lah ni mengaji lagu cara orang tua-tua. Usaha macam mana yang kita buat? Usaha macam mana? Okey, setiap yang kita masuk kelas, kita keluar kita beramal. Walaupun sehari satu saja. Sikit saja kita dapat, kita beramal. Itu tawakal, serah pada Allah. Aku ni dalam hari-hari usaha aku membentuk peribadi seorang muslimah sejati. Usaha. Yang selebihnya kita serah pada Allah. Kemudian redha. Ini redha, kena rela. Redha ni rela ni redha. Kerela ada jaga jalan tau. Keredaan. Redha ni adalah satu asbab untuk menempatkan kita dalam syurga. Mardatillah. Keredaan hamba kepada Allah, keredaan Allah kepada hamba. Barulah boleh mendapat satu tempat di dalam syurga. Maka dalam hati kita ni kena ada satu sifat yang ni redha, yang ni susah. Dua benda yang saya kata redha dan sabar adalah dua perkara paling susah untuk dilaksanakan. Masuk redha ni, terima apa yang Allah Ta'ala bagi dengan rela hati. Tapi kan saya beritahu, kita ada dua benda dalam diri kita. Kita ada akal, kita ada nafsu. Akal dan nafsu inilah yang selalu bising, yang selalu merungut, yang selalu kata benda-benda yang tak patut dia kata. Ini membuktikan hati kita tak redha. Tak apalah, hang buat bila ke mana pun aku redha. Jaga hang. Jaga hang. Bola dia redha. Jaga hang. Satu hari nanti asal-asal kata redha. Ini satu perkataan yang mudah. Redha alif hamzah. Mudah. Ejaannya pun mudah. Sabar, sabara. 3 benda ya. Tapi nak melaksanakan keredaan itu teramatlah payah, cukup susah. Dan kemudian dia kata dalam hati kita kena ada pengetahuan. Apa dari sini? Ilmu. Catat dekat pengetahuan tu, ilmu. Yang ni wajib ada. Al-ilmu fi sudur la fi kutub. Ilmu itu di dalam dada, bukan sekadar di kitab. Kita al-ilmu fi kutub la fi sudur. Ilmu kita ada semua dalam kitab. Ada lah, tak banyak mana. Kena buka kitab, buka saya tengok tadi apa tulis, buka oleh kita. Ada juga kalau hak tulis, kalau hak tak tulis, tosah buka terus. Sebab tu kalau kita nak belajar, kena ada benda ni kena ada kitab, kena ada kalam. Kalam ni pen lah. Alat tulis untuk
mencatat agar kita tidak lupa. Pasal ilmu ni nak masuk dalam hati. Kalau hati kita kotak dia tak boleh masuk. Kalau kita makan makanan yang haram dia tak boleh masuk. Dia tak boleh singgah masuk. Kalau kita memandang kepada benda-benda yang haram pun dia tak boleh masuk. Dia dia tak boleh duduk. Kalau dia duduk pun tak lagi dia keluar habis. Kita ni punya kulun apa pasal cepat lupa sebab tak jaga pandangan mata, tak jaga mulut, lidah, tak jaga pemakanan. Sebab tu kita cepat lupa. Salah satu dari cepat kita lupa iaitu kita tak jaga pandangan mata. Jangan memandang kepada perkara-perkara yang haram yang tak boleh dipandang. Kita tengok juga. Jangan mendengar kepada perkara-perkara yang haram. Kita dengar juga. Jangan makan benda-benda yang haram ataupun syubhat atau makruh. Kita buat juga. Sebab tu kita suka lupa. Tak boleh buat apa dah. Kena kata lupa tu satu penyakit, dia tak heran. Memang dah penyakit lupa dah. Tapi bila kita nak menghafaz ini, bila kita belajar baru kita tahu, rupanya aku ni dah makin lupa. Berpuluh-puluh kali punya mengapai. Orang Pulau Pinang panggil mengapai lah, menghafaz. Bukanlah panjang doa bagi pun. 3 baris saja kot. Ingat hak kepala, lupa hak tengah. Ingat hak tengah, lupa kepala. Yang dia kata lah ni hang baca sikit kepala dia. Hang sebut kepala aku ekor boleh main lah. Mana habis kepala tu lupa. Dia pun tengah-tengah duk baca main tengah break. Nak kata apa? Dia hilang. Ini daripada sebab gaya hidup kita. Kita tak boleh nak duduk hati dengan begitu lama dengan sebab saya kata gaya hidup. Di antaranya makan benda-benda yang makruh. Mungkin kita tak makan benda haram insya-Allah. Kita tak makan benda-benda yang haram insya-Allah. Tapi benda makruh kita suka makan. Benda yang berbau. Bukan bau busuk. Petai tu bukan busuk buat lah. Orang yang suka petai jeri. Dia semua di antara makruh. Daun bawang. Daun bawang. Kalau masak tak apa. Kalau mantap tak boleh. Belacan. Lagi tak boleh lah. Tak makan belacan. Ayam asam. Semua tu tak boleh tu aku suka. Kan? Tak boleh sebab apa? Cepat lupa. Tahu pasal apa dalam ayam asam tu tak boleh? Dia ada bawang mentah. Dia ada belacan. Kena yang tukang bubur pula dia diperam. Itu sedap. Kan? Campur pula dengan gelama masam. Mau kalau tak lupa diri. Bukan sekadar lupa ilmu. Dia makan sampai lupa diri. Itu dia antara sebab. Tu kalau kata para sahabat Rasulullah, mereka nanti jaga jantung hati mereka ni, mereka jaga sungguh-sungguh. Mereka hafaz Quran. Rasulullah baca. Mereka masa tu tak ada yang tak ada alat tulis ni. Kita ni alat tulis lama. Yang ada alat tulis ni, yang kata mereka tulis di kulit binatang, di pelepah tamar, di atas batu-batu. Terus tulis. Hak yang tak ada alat tulis ni, dengar, ngapai tulis. Macam mesin photostat tu. Rasulullah baca, masuk terus. Sekejap lagi dia pun boleh baca. Masya Allah. Kita boleh. Bisa kita aku biru. Termasuklah yang tukang kata ni macam tu lah. Ngapai sampai pedih, mata pejam celek. Oh tak dapat. Orang hafaz sehari satu surah. Banyak-banyak sekali ngadak ya satu surah. Kita ni satu surah makan masa sampai 3 bulan. Ada yang kejam kata 3 bulan. 30 tahun pun tak habis lagi sampai dah. Surah Ar-Rahman. 97 ayat. Berapa lama boleh sampai? Awak fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti dapat. Nanti boleh dapat. Hak yang lain umur dah berapa? 50-an. Berapa dah dapat? Satu pun dah dapat. Sebab itulah kata caca marba. Duduk dalam hati kita ni Duduk dalam hati tu yang jadi dulu tu.
Padahal boleh, boleh. InsyaAllah boleh. Tu yang kata. Dalam hati ilmu nak duduk. Dalam hati nafsu pun nak duduk. Tu yang orang bertolak tu, hang tolak aku tolak hang, tolak aku. Menang kat nafsu. Tinggallah ilmu di pinggiran. Dia ingat dah. Ingat dah. Kau nak tolak ke tepi? Kita masuk dalam majlis ilmu, insya-Allah. Hati kita ni berbunga-bunga. Aku lepas ni nak belajar, aku nak ni, aku nak ni. Kalau aku nak habis, nafsu dia tolak pergi ke tepi. Habis. Masya Allah. Ya Allah, tak apa, kita usaha, kita berusaha. Dia kata, maka patut sangat bagi penaruhan yang seperti ini bahawa dipeliharakan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru, iaitu syaitan laknatullah. Patut sangat-sangatlah daripada kelakuan seperti ini, jaga iman, jaga makrifat, tawakal, redha dan ilmu pengetahuan. Nak duduk dalam hati, kita kena jaga satu musuh Allah yang paling besar, yang duduk sama-sama dalam hati, dalam jantung kita ni, apa dia? Nafsu. Perkara yang paling dicela. Jadi antara iman, antara tawakal dan ilmu pengetahuan, redha dan segala sifat yang terpuji itu nak duduk bersama-sama dengan satu lagi sifat yang disebut sebagai mazmumah, sifat yang keji. Siapa dia penghulu bagi sifat yang terkeji ini? Nafsu. Dialah yang akan memimpin sifat-sifat mazmumah, memerangi sifat-sifat mahmudah, sifat terpuji. Mazmumah terkeji, mahmudah terpuji. Nak berperang dalam jantung hati kita ni. Bukan besar mana pun kan. Rasulullah sebut, hanya mubarak seketul daging je, bukan besar mana pun. Ingat kalau timbang tak sampai sekilo pun. Tapi punya banyak akal. Ini keadaan yang mana dia kata, hangpa jaga dari satu je, syaitan. Dia akan menuntun nafsu kamu, mengajak kamu melakukan benda yang tak baik. Dah nak buat dah, dia rasa macam tak patut kot, tak payah kot. Okey, saya nak cerita seorang sahabat. Saya pernah cerita dah. Selalu dalam kuliah penawar bagi hati, selalu saya cerita tentang sifat-sifat hati, cerita sifat-sifat hati. Kisah Saidina Sya'ban radhiyallahu anhu. Kamu pernah dengar kan? Tak apa, sekadar untuk pengajaran. Kisah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Saidina Sya'ban. Ini satu Sya'ban kan? Ambil sebenar nama dia. Dia ni adalah seorang sahabat yang cukup jaga hati dia. Dia tak terkenal di kalangan para sahabat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia paling diam. Dia bila masuk kuliah Rasulullah, dia tanya kepada Rasulullah, bagi nasihat dekat dia. Nasihat apa yang terbaik? Rasulullah kata, jaga lidah. Jangan banyak cakap. Jangan banyak cakap, nescaya hati kamu akan terpelihara. Kalau banyak cakap, hati pun tak boleh jaga. Jaga lidah. Jadi dia ni, dalam Masjid Nabawi, dia di antara jemaah yang awal sampai. Dan dia akan duduk di tempat paling depan. Menghadap dengan dinding masjid. Paling depan dia duduk. Tapi bukan di tengah tempat Rasulullah. Dia akan duduk di tepi sekali, tepi dinding. Duduk di situ. Orang kita di situ tempat Sya'ban. Dia tak berapa peduli dekat orang. Orang pun tak berapa peduli dekat dia. Dia kira orang yang bukan masyhur di kalangan para sahabat. Jadi Rasulullah SAW, kita tahu seorang sahabat yang sentiasa meraihkan sahabat. Dia sentiasa jaga sahabat-sahabat dia. Dia tahu di situ adanya Saidina Sya'ban. Dia nanti awal. Dia sampai ke masjid awal. Dan dia balik lambat. Jadi satu hari bila mana Rasulullah SAW masuk dalam masjid, Rasulullah tak nampak Saidina Sya'ban ni. Dalam masjid hari itu tak nampak. Lepas tu dia heran. Rasulullah heran. Selalu dia ni awal, tapi hari ni awak tak ada.
Pasal apa dia tak ada? Lepas tu bila mana azan dikumandangkan, Rasulullah buat isyarat suruh tunggu sat. Sebab apa? Ada satu lagi jemaah tak masuk. Sayyidina Sya'ban. Orang lain tak tahu tu Sya'ban ni tak masuk. Sebab Rasulullah tunjuk tempat dia kosong. Jadi tunggu bila dah hampir kesiangan, maka isyarat itu diberikan kepada Bilal untuk meneruskan iqamat sebab tak dibimbangi kesiangan. Kalau lama dapat tunggu tak masuk. Dia pun semayang pun. Semayang terus. Bila habis semayang, sahabat tanya, pasal apa nak tunggu dua dia? Rasulullah kata, dia tak pernah sehari pun tak main jemaah. Tak pernah. Aku bimbang kok dia apa-apa kok jalan ke terlambat ke sebab tu Nabi tunggu juga dia. Jadi semayang subuh kita boleh tunggu jemaah. Tapi jangan tunggu jemaah tak main-main tu. Sudah dia tak main. Tunggu jemaah selalu main. Jangan tunggu jemaah tak main-main tu. Dia takkan main. Kok lah daripada main. Muazzin teriak rokat sangat tadi ni. Pada main sampai pagi tidak kepada aku. Jadi bila mana Rasulullah kata dia tak pernah main. Dia tak pernah tak main. Jadi aku tunggu dia. Bimbang hari kesiangan dia pergi semayang. Lepas subuh, bila Rasulullah cakap begitu, dia kata jom kita pergi rumah dia. Rasulullah kata tak pernah kita tahu tak mana rumah dia. Kemudian ada seorang sahabat, dia tu mengembala kami, dia kata aku tahu. Tapi jauh sikit lah rumah dia, tak apa kita pergi. Berjalan kaki, kat kereta no. Berjalan kaki, nak pergi tengok awak tak main hari ni. Kita lah kawan-kawan kita kan, selalu ada hari ni tak ada. Lebih tengok saat dia pasal apa orang ni dia tak main. Jalan, tahu nak pergi jalan ke mana? 3 jam baru sampai. Jalan kaki 3 jam. Oh jauhnya rumah dia. 3 jam baru nak sampai, bukan pergi balik 3 jam. Tapi dia hari-hari sampai masjid awal. Dia tak banyak cakap sebab dia pegang kepada kata Rasulullah, jaga lidah, jaga hati. Kita ni nak sebut suruh jaga lidah, jaga hati senang lah. Sana tu susah dah. Bila dah sampai 3 jam ni, sampailah di rumah. Bagi salam, isteri dia keluar. Rasulullah tanya ni rumah Sya'ban. Ya, kata isteri dia. Aku mendengar bahawasanya dia selalu cerita pasal Rasulullah. Isteri dia tak pernah tengok Rasulullah. Jadi dia kata mana Sya'ban. Isteri dia menangis, dia kata Sya'ban meninggal dunia pagi ni. Pagi tu lah yang dia tak pergi tu. Pagi dia meninggal dunia dan jenazahnya telah pun dikebumikan. Senang ke 3 jam pun nak jalan di. Dalam bila ada jenazah tu. Lepas tu Rasulullah dia rasa menyesal. Tak sempat nak tanya tentang mana rumah dia. Sebab dia seorang sahabat yang pendiam. Walaupun tak terkenal lah. Dan tak payah terkenal lah di kalangan siapa-siapa. Cukuplah Allah kenal kita nak. Jadi bila mana Rasulullah terdiam, duduk Nabi dalam keadaan menangis. Lepas tu isteri dia kata, boleh tak dia kata Rasulullah ini adalah seorang kekasih Allah yang begitu dekat dengan Allah dan tahu rahsia-rahsia kematian. Dan dia nak tanya, dia kata suami dia menyesal ketika mana nak mati. Setengah macam Sayyidina Sya'ban tu ada rasa menyesal walhal punya pergi tunggu jemaah punya awal 3 jam berjalan kaki boleh tunggu ni 3 minit pulang motor pulang priau 3 minit pun dia tak pergi. Kereta mahal-mahal pun tak pergi, duduk di rumah. Ini dia jalan kaki lah. Tapi dia ada lahirkan penyesalan ketika mana dia nak mati. Dia kata, dia tak sakit apa, dia cuma sesak nafas. Lalu ni orang kata jantung lah, tak mati. Tapi dia ada satu penyesalan. Yang mana dia kata penyesalan ni aku pun tak faham. Kenapa dia menyesal sedangkan dia seorang suami yang cukup baik. Seorang hamba Allah yang cukup taat. Tak pernah tinggal sembahyang berjemaah. Dia pegang apa Rasulullah kata baik, dia pegang terus. Itu baik. Pegang sungguh-sungguh. Tapi dia kata pasal apa? Pada akhir kematian dia menyesal.
Rasulullah tanya, penyesalan apakah yang berlaku pada Sayyidina Sya'ban? Sahabat terbaik aku, kata Rasulullah. Sahabat yang paling taat. Dia kata Sayyidina Sya'ban, dia kata Sya'ban ni, dia kata waktu dia nak mati ni, kami ajak dia mengucap, kata isteri dia. Dia berkata-kata pada 3 perkataan. Kenapa tak baru? Kenapa tidak yang baru? Yang baru-baru? Kenapa tak jauh? Kenapa tak semua? 3 benda dia ulang berkali-kali. Kenapa tak baru? Kenapa tak jauh? Kenapa tak semua? Lepas tu dia kata kepada isteri, aku menyesal lah. Penyesalan yang tak boleh nak patah balik dia. Dosa apakah yang dilakukan oleh Sayyidina Sya'ban? Okey. Rasulullah ada satu sifat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh membaca sesuatu dengan diilhamkan oleh Allah. Allah mengilhamkan satu ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bateri laptop Kak Amar dah tenggelam kot. Sebab tadi wire tak sampai. Sabarlah kita. Ya? Tak okey ke? Sekejap Nah, sekejap. Tunggu sekejap. Nah, jangan keluar lagi, tunggu sekejap. Sepatutnya bahawa tiada dilalaikan daripadanya, tambahan lagi bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar. Sepatutnya lah kita ni jaga kita jangan sampai dilalaikan bahawasanya kesalahan pada jantung hati, kesalahan yang jatuh pada hati itu salah paling besar. Mulut manis, hati tak bagus. Dia manis di mulut saja, hati dia macam-macam dia kata kat kita. Kadang dia kenyang nampak muka manis, cakap benda manis, elok-elok kita pun lepas habis, macam-macam dia hambuk ke ramai. Tak sepatutnya. Ini tak sepatutnya. Itu kesalahan lebih besar. Sekurang-kurangnya keras dia tiada menerima pengajaran. Okey, hati ni dia akan mengeras. Semakin hari semakin mengeras. Hati kita ini sebab apa? Sebab tak menerima pengajaran. Ajak tak mau dengar, pergi belajar pun tak mau. Orang mengajak masuk pun dia tak mau dengar. Dia buka channel TV, kalau yang ada forum-forum kolek-kolek, kalau ada azan dia kolek-kolek, dia tak bagi peluang kepada hati dia, kepada akal dia untuk mendengar sesuatu kebaikan. Maka semakin hari semakin mengeras jantung hatinya. Dan lagi dia kata dan kesudahan yang kufur, na'udzubillah. Kesudahan untuk hati yang keras ini ialah kafir. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala, aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Di surah apa? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. Apa dia mula dia? Kan, kita dulu main kat tengah dah. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Kan saya tahu kaum muslimah ni tahfiz Quran ni. Surah Al-Baqarah kan? Kata Zat, apa dia yang kepala dia? Ni dia mau main ujian lah. Mana dia kepala? Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Sambung. Pandai. Ya Adam fasajadu illa iblis. Kemudian, barulah Abah kan? Ustaz tu tak baca lagi kepala dia. Inilah nak cerita. Dia membekok, suruh kita buh kepala. Macam mana nak bubuh? Tu kata kita ni jantung. Bukan kata sakit jantung tu lain lah dengan orang tak elok lah. Yang sakit tu dia ada ni. Orang lain kali bagi kepala sikit. Kalau ada malaikat tidur, kami bolehlah sambung. Kita tak duduk kan? Abah wastakbaru wa kana minal kafirin. Itu kami tahu. Betul? Lemah kita lemah kita. Tu kata kita baca kita ni bukan kita kata kat orang. Kita kata kepada diri sendiri. Kita tak pernah komplain orang tua ni tak. Diri sendiri. Rupa-rupanya aku macam tu ya Allah. Aku suka lupa. Mungkin sebab pemakanan aku.
percakapan aku, pandangan mata aku, pendengaran aku menyebabkan aku jadi selalu lupa. Apa Allah Ta'ala nak beritahu kepada Aba wastakbaru wa kana minal kafirin ini? Artinya enggan oleh iblis daripada sujud kepada Adam alaihi salam dan membesarkan diri dia. Maka jadilah ia daripada sekalian yang kafir. Dengan sebab takabur itu di dalam jantung, maka menyebabkan ia akan tertegah daripada sujud dan kufur dengan Tuhannya. Wal'iyadzubillah. Okey. Huraian daripada kitab ayat surah Al-Baqarah, Aba wastakbaru wa kana minal kafirin, kita tahu pada ayat dia wa qulna lil malaikati isjudu, ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman malaikat isjudu, sujudlah kamu ya Adam. Bagi siapa? Bagi Adam. Fasajadu, depa semua sujud kepada Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Awak iblis nak sujud? Allah Ta'ala kata Aba. Aba, bukan bapa. Aba ni bukan bapa. Enggan, ketegak, tak mau dengar, tak mau ikut. Orang suruh buat, Aba. Enggan, ketegak, tak mau dengar. Macam-macam lagi lah. Pasal apa dia jadi begitu? Istakbar, takabur, sombong. Itu sebab dia, itu punca dia. Orang yang takabur, orang yang sombong, yang tak mau dengar ajak orang, yang tak boleh tegur. Kalau tegur marah. Padahal dia tak betul, kita tegur dia. Kita ajak dia. Kita nasihat dia. Dia tak mau dengar, dia aba. Enggan. Istikbar. Takabur. Biasa kita sangka. Oh, jangan belagak no. Kalau tak betul juga. Biar budak kecil nak ajak kita pun. Kita kena ikut. Anda dia bawa pembelajaran yang baik. Jangan tengok dia siapa, kita siapa. Kita semua hamba Allah. Sesuatu kebaikan itu kita wajib ikut. Jadi kalau kita takabur, maka duduklah kita di kalangan kana minal kafirin wa iyadzubillah. Janganlah kita dihidupkan di kalangan orang kafir dan mati sebagai orang kafir. Maka banyak orang ada satu sahaja yang layak, yang wajib yang layak dan wajib disembah. Ini Allah. Jangan kamu menyembah selain daripada Allah. Pasal apa dia pertama sembah? Aba wastakbaru. Kalau kita tengok baginda Nabi SAW ketika mula-mula bawa Islam, dia dakwah kat siapa? Dekat bab menakan dia dulu no. Segala Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Akab, Abu segala Abu tu. Termasuklah Abu Talib no. Dia punya tarbiyah dekat mereka semua. Dia pertama ikut. Sampailah Abu Jahal, dia kata apa? Abu Jahal kata, kami nak ikut dia. Dia tu siapa? Anak yatim. Pak pun tak ada, mak pun tak ada. Kami pak-pak menakan yang nak belah dia. Kemudian kami nak ikut dia lah. Dia nak mengajar apa? Kita punya sembah Tuhan kita selama ni. Tengok-tengok dia main. Dia nak suruh sembah Tuhan dia. Kami akan nak ikut dia. Dia kata orang yang takabur, tak boleh nak menerima. Ni anak yatim yang tak ada apa-apa main dia ajak kita. Tak mana main, agama ada bawa main. Sesuatu kebaikan kalau sampai kepada kita, ambil, pegang. Hari ini kita tahu kebaikan datang dengan bukti yang nyata. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Pegang. Peganglah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nescaya kita tidak akan sesat selama-lamanya. Habis. Dan insya-Allah kita akan sambung. Ada sambungan dah bulan depan. Bulan depan puasa kan? Hari ni berapa bulan? Hari ni 15 kan? Kita puasa ini 1 Syakban kan? Bermakna minggu depan 1 Ramadan. Kira dah cuti pula.
Okay, Ramadan nak. Ramadan biasanya saya cuti lah. Nah, lagi kalau kita start, kalau saya biasa dah buat kuliah bulan Ramadan. Jemaah banyak tidur. Nah, mungkin berpuasa di siang hari, berjaga pada malamnya kan. Menyebabkan kita banyak tidur kan. Dan kita ada aktiviti lain, no? Bertadarus dan sebagainya. Cuti pula. Bila nak cerdik? Apa cerdik dah, semua cerdik dah, alhamdulillah. Apa dia? InsyaAllah nak. Apa-apa saya akan bagi maklumat lah. Mohon ampun dan maaf nak. Nak kena ucap selamat raya pula dah. Okey, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Okey, untuk Google Meet minta maaf nak. Minta maaf sangat-sangat Ji, mohon ampun dan maaf nak. Tak boleh nak buat apa nak. Apa Ustazah? Ustazah minta tadi bila Ustazah cerita tentang sahabat Rasulullah Sya'ban. Jadi terputus sedikit dalam situ. Boleh ulang sikit tak tentang kata-kata yang 3 perkataan yang disebut tu? Apa pengakhiran dia? Sikit je untuk kami dapat maklumat. InsyaAllah. Terima kasih. Permintaan daripada sahabat-sahabat yang berada di rumah nak. Ada permintaan tentang 3 penyesalan kata-kata Sya'ban tadi. Sya'ban kata ketika mana dia nak mati, waktu isteri dia ajak mengucap kalimah syahadah, dia sebut kenapa tak baru. Itu perkataan pertama, kenapa tak baru. Perkataan yang kedua, kenapa tak jauh. Perkataan yang ketiga, kenapa tak semua. Bila dia ulang perkataan tu, isteri dia tanya kepada Nabi SAW. Apakah ucapan penyesalan yang berulang-ulang kali? Maka Nabi SAW bertakwakul kepada Allah. Allah mengilhamkan di sebalik 3 kata-kata penyesalan. Sebab apa? Sayyidina Sya'ban ni seorang sahabat yang paling baik. Mulut tak cakap banyak, hati memang baik. Kenapa ada penyesalan? Pada perkataan dia yang pertama, kenapa tak baru? Sebab kenapa dia lalu di satu lorong pada musim sejuk yang teramat sangat. Ketika tu dia pakai baju 2 lapis. Lapis di dalam baju baru, lapis di luar baju lama. Dia melintasi satu lorong yang mana di lorong itu ada seorang pengemis. Pengemis tu tarik dia. Minta selimut sebab terlampau sejuk. Dia nak pergi ke masjid lah. Jadi waktu ni dia kesian tengok pengemis tu, dia ambil lapisan baju dia yang di luar tu. Kan dia pakai 2 lapis, dia ambil yang di luar tu, dia selimut pengemis tu tadi. Jadi pengemis tu dengan penuh syukur hangatlah dalam baju Sya'ban tu tadi. Tapi Allah Ta'ala tunjuk seandainya hang bagi yang baru, nak bagi banyak pahala hang. Maligai di dalam syurga, maligai yang sebesar langit dan bumi. Dia rasa menyesal. Kalau aku bagi yang baru pun bagus. Sebab tu dia kata pasal apa tak baru. Dan kemudian perkataan yang kedua, kenapa tak jauh? Walhal perjalanan jarak daripada rumah dia pergi 3 jam, balik 3 jam. Punya jauh. Tapi Allah Ta'ala tunjuk kalau lagi jauh, nescaya lagi besar pahala. Kerana satu langkah kamu langkah ke tempat ibadah akan dihapuskan 10 dosa dan digantikan 10 pahala. Dibinakan setiap satu langkah itu 1 mahligai. Dia kata kalau lagi jauh, lagi bagus. Walhal dia dah berjalan selama 3 jam. Pergi 3 jam balik. Dah cukup jauh dah. Dan kemudian pada perkataan yang ketiga, kenapa tak semua? Iaitu ketika mana dia nak berbuka puasa, dia didatangi oleh seorang fakir. Minta kat dia makanan. Dia ada sebuku roti. Dia ni nak buka puasa. Jadi dah tentu dia nak makan. Tapi ketika mana diminta oleh si fakir ni, dia koyak roti tu bagi sebelah. Dan ketika tu kata Allah, kalau hang bagi semua, lagi besar pahala yang akan dapat. Dia kata, kenapa aku tak semua? Kenapa tak bagi semua? InsyaAllah saya akan type balik cerita Sya'ban ni, saya akan masukkan dalam grup. Saya beri kat Gigi bila masukkan dalam grup Google Meet ni. Mohon ampun dan maaf sahabat-sahabat semua.
Dan sahabat-sahabat yang ada di sini, alhamdulillah. Nah, ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Ya, ni nak cuti pula. Okey, ada soalan lagi kawan kita lagi ya. Silakan, siapa dia? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa dia? Ustazah, Kak Ana nak tanya. Okey. Kita nak buang sikap buruk sangka. Kak Ana Muhammad, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Macam mana kita nak buang sikap berburuk sangka? Okey, sahabat kita tanya macam mana kita nak buang su'uzon. Macam mana kita nak buang sikap su'uzon, buruk sangka. Ni kata hati kita ni ada bisikan kan? Ilham dari malaikat, bisikan daripada syaitan. Ketika mana kita datang buruk sangka kepada orang, biasanya buruk sangka kat orang lah. Kan nak buruk sangka kat tembok kot, kan? Buruk sangka ni biasanya pada manusia lah. Dia main bisikan daripada syaitan. Cepat-cepat beristighfar. Macam mana nak menghilangkan sifat buruk sangka? Dia main nak tersangka tak elok tu. Astaghfirullahalazim. 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 Sebab Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang berkata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu lagi riwayat, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia akan mensucikan 100 kejahatan dalam hati kamu. Jadi ketika mana hadirnya prasangka buruk dekat orang, kita ni jahat nak kadang tengok orang tu sekali lintas, mai dah. Tu dia buat tu ada makna. Okey. Ketika terlintas dah su'uzon, buruk sangka tu cepat-cepat bisik pada hati. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu satu riwayat. Satu riwayat kata astaghfirullahaladzim. Mana yang paling masyhur? Masyhur yang kedua. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak ada perkataan al-azim. Tapi nak kata boleh tak? Boleh. Ada riwayat yang mengatakan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi untuk hadis yang kata buruk sangka ni, dia memang rasa nak sangka tak elok lah dekat orang. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita punya temperature donat itu dia akan turun, dia akan merendah. Okey. Boleh? Kak Ana? Okey, baik. Sama-sama kasih. Okey, ya, sila. Okey, tadi kita sangka buruk ke orang. Ni macam mana orang pula sangka buruk kita. Yang ni kita tak boleh nak kawal. Sebab hati orang. Kan? Kita cuma jaga syariat saja. Kita jaga syariat agar tidak menimbulkan fitnah. Kita bergerak di atas landasan Allah, di atas syariat Allah. Orang tetap akan kata, hang buat baik pun orang kata, hang buat jahat pun orang kata. Itu adalah sifat fitrah manusia. Macam mana kita nak elakkan? Okey, kan kita belajar di dalam kitab Jauhar berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selalulah beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kamu akan terlepas daripada 4 keji manusia kepada kamu dan sangka buruk mereka kepada kamu. Insya-Allah taala beramal dengan kalimah itu insya-Allah. Okey. Belakang. Buka mas saya tak ni. Okey, boleh. Okey, baik. Terima kasih pada yang bertanya. Soalan seterusnya berkenaan dengan kenapa dibelahnya hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan dicuci bahagian hitamnya. Sedangkan Nabi SAW memang kita sedia maklum, dia maksum. Tak ada dosa. Dia memang sempurna. Dia tak ada langsung kesalahan dia. Kenapa perlu dicuci dia ke dia? Sepatutnya tak payah dicuci dah. Nah, kenapa perlu dicuci? Kenapa dibedah? Okey, baik. Ini nak membuktikan, nak cerita pada bahagian jantung manusia ada satu tempat duduknya syaitan dalam tu. Duduknya syaitan dalam tu. Dan Nabi itu dibedah jantungnya, dibersihkan bahagian tu, dituangkan hikmah, dituangkan rahmat di dalam tu. Nak membuktikan kepada kita yang biasa ada. Baginda SAW tak ada. Tak ada bahagian tu. Tapi nak abang, perumpamaan. Manusia biasa seperti kita, ada bahagian yang tempat duduk syaitan, yang pada bahagian itu yang kena dicuci, yang wajib dicuci. Hari-hari yang kita dicuci sekarang ni. Itu adalah sebagai satu tunjuk contoh. Bahagian ni lah tempat duduk syaitan. Macam kita ambil satu jantung, bukan kita nak abang kata jantung dia tu yang jahat, tapi nak abang perumpamaan. Ni nak tengok dalam sini lah tempat duduk syaitan. Yang kita nak kena basuh, yang nak kena cuci. Bukan dicucinya hati baginda sallallahu alaihi wasallam sebab dia ada sifat-sifat buruk tu dah. Tetapi nak harap kita untuk perumpamaan. Jadi bermakna bukan ada pada diri baginda, ada pada diri kita yang wajib kita bersihkan. Bahagian jantung Nabi yang ditunjuk itu hanya sebagai satu contoh untuk perumpamaan kita hari ini. Yang kita kena basuh. Lalu dituangkan hikmah dan rahmat. Hikmah dan rahmat yang dituangkan ke dalam dada baginda sallallahu alaihi wasallam menyebabkan baginda memaafkan semua orang. Selalu memohon maaf, mohon istighfar, mohon pengampunan bagi umat-umatnya. Itu dituangkan kepada baginda. Dan kita ni kita kena tuang sendiri. Kita kena bersih sendiri. Macam mana yang diajar oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Itu. Ya baik. Sama-sama. Ada soalan? Okey. Tak ada apa nak? Tak ada apa. Saya sudah dulu nak. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lemah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Dengan itu saya mohon ampunan sekali lagi. Allah Alam, mungkin lepas raya nak. Lepas raya insyaAllah kita akan kembali berjumpa. Janganlah lepas raya sampai jumpa. Raya tu depan pula. Tu pun tak tahu. Tu pun tak tahu. Pulau Pinang rasanya tak menurun lagi nak. Naik lagi nak. Allah Alam. Mohonlah pada Allah nak. Mohonlah pada Allah banyak-banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Besok kuliah Tanbihul Ghafilin di Masjid Umar Al-Khattab, Bayang Baru. Dia pun kuliah sebulan sekali. Sedah pi cuti raya. Okey, tak perlu bersalam. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih. Waalaikumsalam.